Sultan Mizan Zainal Abidin Gumbarak Terengganu. Ayo kita saksikan perlawanan separuh akhir yang kedua TMPL Malaysia Terengganu bertemu dengan Selangor pada malam ini. Siar langsung yang kami bawakan untuk anda untuk sama-sama kita berkongsi debaran. Azam Azmi Murad, Azam, Faisal Halim di tepi, terus cuba mencari Kipre dan kali ini dalam kaca penalti. Oh, sayang, melambung sedikit melewati palang gol. Kali ini agak lama Selangor memegang bola untuk ketekan rantaran. Baik kali ini Brandon terus melakukan cross dan kali ini peluang. Oh, sayang sekali. Tika Rahadi Azli sudah terlepas. Antara jauh kali ini dalam kawasan penalti. Pada Sitembi. Oh, dapat diselamatkan di situ oleh Khairul Azhar. Satu first touch yang baik daripada Sitembi. Peluang melalui counter attack. Dan kali ini kata Sitembi dami yang baik. Faisal Halim kali ini. Bagaimana Faisal Halim? Dan itu dia. Oh, apakah sudah melepasi garisan? Gol. Sudah lepas. Ya. Jadi sudah ada gol. Kata Sitembi terus hantaran ke depan. Peluang kali ini. Oh, itu dia. Offside. Oh, sayang sekali. Cik Kipre jelas. Dia berada dalam kedudukan offside. Mungkin itu satu option yang baru untuk dapat Zen. Mania out. Masih lagi Mania out. Dapat diselamatkan di situ oleh Khairul Azhar. Dia dapat juga melepaskan rembatan. Oh, kali ini bagaimana agaknya Yazan? Oh, bahaya. Kad kuning kedua. Kad merah. Itu yang pasti. Kerana dia jelas menghalang Cik Kipre sebentar tadi. Okey, kita terus kepada topik perbincangan. Kita mulakan dengan cerita kejayaan pasukan Selangor dan Sharum Kalam, bekas kapten pasukan Selangor, melihat kepada perjalanan sebelum menempa tempat ke peringkat akhir. Saya rasa Tan Cheng Ho adalah kata kunci utama pada perjalanan pasukan Selangor. Setuju. Kalau kita lihat mereka kebanyakan pasukan Selangor bermula dengan dalam liga dengan tidak baik, bukanlah perjalanan yang sangat yang ingin ditempuh oleh pasukan Selangor. Tetapi apabila kemasukan Tan Cheng Ho, kita lihat adanya evolusi yang dibawa oleh coach Tan Cheng Ho, dan kita lihat progresif dari segi permainan dan akhirnya mereka layak ke final. Kalau dilihat dari segi taktikal ataupun corak falsafah bola sepak Tan Cheng Ho, dia lebih gemar untuk mungkin seorang pemain hanya perlu memegang bola dalam masa tempoh tak lebih daripada 10 saat ataupun 15 saat. Kerana pergerakan itu akan berlaku. Ya, setuju. Kalau kita lihat cara permainan apa yang selalu dijerit oleh coach Tan Cheng Ho adalah combination play, penetration pass. Sebenarnya satu touch, dua touch kita nampak di bahagian tengah tiadanya lagi. Mereka delay game, mereka akan bermain satu dua pass ke hadapan, forward pass, move forward. Itu sebenarnya kelebihan yang ada di bawah kendalian Tan Cheng Ho. Okey, kalau dilihat pada perlawanan ini juga, kita melihat kematangan yang semakin ketara ditunjukkan oleh Syarul Nazim ataupun Afro pada perlawanan ini. Sebenarnya bagi saya Afro Syarul Nazim perlu mendapat kredit yang sangat besar oleh peminat pasukan Selangor. Bukan hanya peminat pasukan Selangor tetapi kritik-kritik yang diberi kepada pemain pertahanan pasukan Selangor ini, tapi beliau menunjukkan satu performance yang luar biasa bagi saya. Apa yang dilakukan oleh beliau, bekerja keras dan juga memastikan supaya tiada lagi gol selepas dibolos satu gol. Apakah pada perlawanan berdepan dengan pasukan Terengganu ini turning point kepada selain daripada susun atur yang serba lengkap di bahagian pertahanan, walaupun kita ketahui dalam perlawanan ini ada beberapa kali juga dengan bahagian flanker umpamanya menjadi tumpuan pada pasukan Terengganu untuk datang ke kubu pasukan Selangor. Sebenarnya yang menarik ini adalah boleh dikatakan pertarungan taktikal pada malam ini. Apakah yang ingin dilakukan oleh Tan Cheng Ho apabila mereka telah membawa bekalan ke Kuala Terengganu? Tapi pada malam ini apa yang dilakukan oleh Tan Cheng Ho adalah untuk deep lying defending dan juga membuat counter attack berkesan dan juga disiplin yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Selangor, serta first liner, second liner beraksi dengan baik dan juga untuk pasukan Selangor. Kalau kita lihat kepada beberapa, kita throwback sedikit kepada DNA Jerman. Pada DNA Jerman, saya rasa tidak ada keupayaan untuk melihat secara total Nur Hakim Hassan ataupun Hugh Tet Aung beraksi dalam first E. Tetapi kali ini seolah-olah melihat kepada kewibawaan Tan Cheng Ho
dia menguruskan 11 pemain ini pada posisi yang kadang-kala berlainan. Ya, itu sebenarnya yang apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah beliau dapat kesetiaan dan juga respek daripada pemain-pemain. Dan kita lihat pemain-pemain juga bermain untuk beliau dan juga pasukan Selangor itu sendiri. Tetapi evolusi cara permainan di sebelah kiri dan kanan yang sebelum tidak diterjemahkan oleh DNA Jerman yang sebelum ini dilakukan di bawah kendalian Tan Chee Ho yang menggunakan kelebihan yang ada pada Nur Hakim Hassan, Alif Haikal Lau dan juga Quinton Cheng juga di sebelah kanan dan juga Han Teck Aung. Kerana itu adalah kelebihan depth squad yang ada pada pasukan Selangor. Mereka menggunakan segala apa yang mereka ada di sebelah kiri dan kanan. Apakah kebebasan itu sangat digemari oleh pemain-pemain? Jadi sebenarnya corak permainan itu sendiri ataupun struktur cara mereka beraksi di atas padang yang membawa dan memberikan kelebihan kepada pasukan Selangor kerana cara permainan itu kena dengan setiap pemain punya individu punya permainan. Saya tertarik untuk membawa sedikit cerita bagaimana dressing room memainkan peranan. Saya selalu katakan bagaimana dressing room itu sangat penting kerana lilitan armband itu tidak lagi terfokus kepada Brandon tetapi Mukhairi Ajmas pun telah diberikan peranan. Jadi ia melihat kepada komposisi yang lebih sempurna untuk pasukan Selangor. Kita nampak lebih dari segi media sosial juga kita nampak adanya togetherness dari pemain pasukan Selangor. Mereka beraksi dalam keadaan yang inginkan sesuatu untuk karier dan juga pasukan Selangor. Agak menarik untuk pemain pasukan Selangor pada kali ini adalah mereka seperti yang Abang katakan tadi bertukar-tukar. Ada kalanya Brandon Gunn, selepas Brandon Gunn keluar, Mukhairi mengambil bertanggungjawab itu, tetapi masih lagi mengekalkan momentum yang sama, keinginan yang sama untuk mencapai misi pasukan Selangor. Okey, perlawanan pada malam ini kita pergi daripada departmen ke departmen. Kita mulakan dengan Yan. Selepas dikritik hebat pada satu ketika tetapi comeback yang ditunjukkan oleh Khairul Azhan nyata luar biasa. Ya, luar biasa kerana apa kepercayaan yang diberi selepas melakukan kesilapan sebelum ini, mengambil masa yang lama selepas ketibaan Coach Tan Chee Ho memberi semula nafas baru kepada Khairul Azhan iaitu Yan. Bagi saya untuk edisi kali ini, TMPL Malaysia kali ini, Yan beraksi dengan sangat luar biasa. Okey, dalam pada itu juga di bahagian pertahanan seperti yang anda katakan, saya lebih tertarik melihat kepada keupayaan Quinton Cheng sebenarnya. Bagaimana dia in mind bergerak sebagai menyerang dan bergerak sebagai bertahan. Itu kelebihan yang ada pada Quinton Cheng. Tetapi saya suka disiplin organisasi pertahanan pasukan Selangor di bawah kendalian Tan Chee Ho dan juga Nizam Jamil. Kita nampak lebih tersusun, adanya balance, adanya covering. Itu kelebihan yang ada. Kerana kalau kita lihat sebelum ni, kebanyakannya di awal-awal musim boleh dikatakan all over the place. Kebanyakan pemain pasukan Selangor tak adanya komunikasi, akan adanya boleh dikatakan ruang-ruang lolos di bahagian kiri dan kanan. Tapi kita nampak lebih tight cara mereka bertahan, lebih disiplin di bawah kendalian Tan Chee Ho. Yazan, Fazli Mazlan maupun Syarul Nazim. Bagi saya sebenarnya kombinasi keserasian yang nampak jelas adalah dengan adanya Yazan, Syarul Nazim serta Fazli Mazlan dan juga Quinton Cheng. Ini adalah back four utama pasukan Selangor. Tapi walaupun sebelum ini tanpa kehadiran Yazan, dengan adanya Richmond Akrah juga bermain dengan baik kerana mereka adanya core di bahagian belakang. Itu sebenarnya yang menarik perhatian saya adalah apabila Syarul Nazim ini mengambil tanggungjawab sebagai seorang core di belakang. Mukhairi Ajmal dan juga Brandon Gunn sudah menampakkan keserasian yang sangat-sangat kalau dibincangkan dari segi peratusan sangat membanggakan. Apabila ada seorang pemain Alexander Yakwa ni di bahagian belakang yang hanya beraksi sebagai number 6, memberi ruang kepada Brandon Gunn menggunakan kelebihan beliau sebagai pemain yang beraksi sebagai nombor 8, up and down. Serta saya suka apa kebebasan yang ada pada Mukhairi Ajmal. Kita nampak beliau lebih flourish, beraksi dengan bantuan ketika menyerang, ketika bertahan. Ini yang kita ingin lihat. Seorang coach dapat membawa dan juga memberikan seorang pemain itu menunjukkan apa yang beliau ada. Itu yang terjadi kepada Mukhairi Ajmal. Kayon luar biasa bagi saya kerana dia adalah tunjang di bahagian hadapan untuk pasukan Selangor. Bukan hanya mampu untuk menjadikan gol, tapi saya suka lihat apa yang dilakukan oleh pasukan saya sebelum ini. Bukan ingin membuat perbezaan, tetapi kita ingin lihat apakah yang diberikan oleh pemain import untuk pasukan ini. Tetapi kita nampak apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Kayu ketika bertahan. Bila ada seorang pemain akan turun ke bawah dan cuba bantu ketika bertahan. Baik, kepada anda yang baru saja bersama kami di Nadi Bola, keputusan
Mutahir yang akan membawakan Selangor berjaya melangkah ke peringkat akhir saingan Piala Malaysia selepas menundukkan pasukan Terengganu 3-2 secara agregat, walaupun Cici Kipre menghasilkan jaringan tunggal di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gombadak, namun ia masih lagi gagal untuk menghalang kemarahan pasukan Selangor yang kali terakhir layak ke peringkat akhir pada tahun 2016, dan mereka sedang memburu satu kejayaan yang sangat luar biasa untuk pasukan Selangor dan akan berdepan dengan pasukan JDT di pentas akhir pada Sabtu ini. Okey, saya respect dengan apa yang Nafuzi katakan. Walaupun Fina tanya soalan tadi, next lebih kurang macam next station ke mana lah kan. Stesen berikutnya. Sungai Petani. Contoh. Nakal awak Contoh. Kesudahannya saya boleh simpulkan bahawa Terengganu musim ini di bawah kendalian Nafuzi nyata berbeza. Yep. Satu mentaliti, corak permainan dan juga kedudukan yang segala-galanya dibuat dalam kedudukan yang sangat-sangat profesional. Bagi saya dari sudut pemandangan... Ini kejurulatian. Ya, dari sudut pemandangan pemerhati bola sepak, apa yang dilakukan oleh Coach Nafuzi Zain ini, beliau bagi saya berjaya, sukses kerana apa yang ingin beliau sampaikan di atas padang pemain-pemain lakukan. Saya pernah mengatakan bahawa satu-satunya pasukan yang akan bermain bertemu dengan pasukan nombor 12 ataupun pasukan nombor 1 dengan cara yang sama, dengan sebab mereka percaya dengan apa yang ingin disampaikan oleh Nafuzi Zain dan mereka dapat melaksanakan di atas padang. Melihat kepada, walaupun di social media pada ketika ini sudah memperkatakan tentang masa depan Cici Kipre, Kepa Sherman, apakah ini satu tamparan kalau ia terjadi untuk Terengganu? Saya merasakan akan ada perubahan. Sejujurnya saya rasakan dari segi pasukan Terengganu akan adanya rombakan terhadap pemain, tetapi sekiranya ada kesinambungan daripada pasukan ini. Kalau kita lihat 2-3 tahun ini mereka konsisten dan mereka perlu meneruskan. Tapi saya mengharapkan supaya benda tu tidaklah ada perubahan besar daripada pasukan Terengganu ini. Sebab saya suka untuk melihat kepada kedudukan yang lebih global, lebih luas. Bagaimana mereka mempunyai pemain-pemain seperti Hakimi, pemain-pemain muda yang dilihat perlu berada dalam pasukan ini lagi untuk karier dan juga kematangan dalam bola sepak secara keseluruhannya. Bukan hanya Hakimi tapi pemain yang menarik perhatian saya pada musim kali ini adalah Alif Zakaria, Zua Ashraf, pemain beraksi di bahagian tengah. Saya rasa Terengganu banyak menghasilkan pemain muda serta mereka masih lagi mengekalkan pemain senior seperti Faiz Nasir, dan juga kita lihat Faiz Nasir baru je menandatangani kontrak baru, tapi adanya Syahrul Nizam, evolusi seorang pemain pertahanan yang kita nampak konsisten di bawah kendalian Nafuzi Zain ini, tetapi mereka masih lagi perlu membawa pemain-pemain senior sekurang-kurangnya 1-2 pemain lagi. Kalau saya ada kelab, saya nak beli Azam Azmi Murad. Azam Azmi Murad bagi saya Mr. Konsisten untuk pasukan Terengganu di bahagian kanan. Malam ini apa kepincangan yang jelas ketara untuk pasukan Terengganu? Bagi saya sebenarnya tanpa kehadiran Kepa Sherman, itu nampak jelas. Ya betul adanya combination play di bahagian middle third, tetapi mereka agak struggle di dalam attacking third kerana tiadanya physicality. Kalau kita lihat sebelum ini di separuh akhir yang pertama, memang betul adanya kelolosan di bahagian set piece, tetapi mereka beraksi dengan baik. Adanya Kepa Sherman boleh dikatakan shielding the ball, move the ball, adanya target man di bahagian hadapan. Tapi kali ini dengan apa yang terjadi di final Piala FA terjadi juga pada malam ini, kurangnya firepower di bahagian hadapan. Mereka masih lagi bersasarkan Faisal Halim di bahagian kiri dan juga bahagian kanan, tanpanya seorang pemain yang mampu berada di hadapan menjadikan target man. Saya juga melihat kepada tidak perlu banyak perubahan yang secara total dilakukan untuk Terengganu musim depan kerana mereka mempunyai satu backup squad yang sangat baik. Cuma sudah ada tanda-tanda bahawa menyatakan bahawa berkemungkinan Cici Kipre, Kepa Sherman katanya nak ikut Nafuzi naik ETS pergi Sungai Petani. Sudah ada bunyi-bunyi begitu. Itulah sejujurnya sebenarnya saya juga inginkan pasukan ini kekal untuk mendapat kesinambungan daripada tahun ini, teruskan tahun depan. Tetapi kita akan lihat
adanya perubahan. Dan saya menarik juga info itu apabila adanya pemain-pemain yang boleh katakan setia bersama Coach Nafuzuddin. Sebenarnya seorang jurulatih yang dapat menangi hati pemain perlu dikekalkan. Tetapi sekiranya beliau ingin menaiki ETS ke tempat lain, mungkin akan ada pemain yang akan ikut beliau. Kalau dilihat kepada komposisi secara keseluruhan, mereka juga antara pasukan yang solid di kesemua departmen Terengganu. Setuju. Ini sebenarnya kita boleh adanya tanda tanya apabila satu pasukan yang kita kata adanya depth squad yang baik, ada di barisan pemain simpanan punya pemain yang bernama besar di bahagian barisan simpanan. Tapi tidak untuk pasukan Terengganu. Di bahagian simpanan mereka adalah pemain muda yang lihat dalam keadaan hunger, keadaan lapar, ingin menunjukkan sesuatu. Dan apabila diberi peluang, saya nampak apa yang dilakukan oleh pemain muda pasukan Terengganu ini, mereka mendapatkan kepercayaan daripada coach dan menunjukkan apa yang mereka ada. Itu sebenarnya satu benda yang sangat positif untuk pasukan Terengganu sebenarnya. Kalau nak ditambah baik, di bahagian mana anda rasa perlukan sesuatu additional sedikit untuk pasukan Terengganu? Bagi saya sebenarnya di bahagian tengah, di bahagian midfield. Ya betul, Terengganu memerlukan striker import ataupun striker lokal yang baru mampu berdaya saing mengganggu gugat penjaring-penjaring gol dalam tim pasukan-pasukan yang lain. Tapi saya ingin lihat pemain-pemain lokal kita seperti Zul Ashraf ataupun pemain senior yang tempatan yang mampu membantu pasukan Terengganu di bahagian tengah.